Okay, thank you, Mr. William. Um, Semua orang boleh dengar? hang on. Ya. Sorry. I think I will just hang on. I think I think people. Sorry. I think I will just do a very quick one. Sorry. I think just now I forgot to click the. I Hello, see. everyone. Yeah, I would just do a very quick one. Just give me a few more minutes. I will just restart the whole thing. Sorry. Hang on. Uh, okay, dengar. Tak ada suara. Sorry. I think I make a tak dengar. Okay, hang on. I think I made a mistake just now. Sorry, everyone. I think I will just do a very quick one again, just to introduce about our company because I forgot to click the start broadcast just now. Yeah, just a quick one. So Okay. before I start, just a quick disclaimer, whatever that we share tonight is only for knowledge sharing purpose, okay, and it doesn't constitute any buy and sell call, so about our company, Phillip Futures, we actually incorporate in October 1995. Okay, we incorporate in October 1995, and we are a subsidiaries of Phillip Capital. Okay, so our mother company is based in Singapore. And we are technically a Singaporean company, and our HQ is based in Kuala Lumpur. Okay, so Phillip Futures, we are also a trading and clearing participants of Bursa Malaysia. Okay, so with that, we have this CMSL license, which allow us to do business legally in Malaysia and regulated by the local regulator, which is the Security Commission. So Phillip Futures, we are the pioneer in the market to actually offer this online trading platform for both local and foreign products. Okay, so with that, we allow our clients to trade both under single platform. You don't need to log in different platforms for you to trade. And also one of the reasons why we are among the top choices for a lot of professional traders. Okay, so some of you here, if you are our clients, just want to say a very big thank you to you. Okay, without you, we won't be able to achieve this. So in 2021, we are actually a best overall, best retail, and best institutional derivative trading participants. Okay, so without you, we won't. I just want to take this opportunity to say thank you to you. Okay, and our mother company, Phillip Capital, we actually have presence in over 14 different countries. Okay, as you can see here. So with that, we don't only offer products from Malaysia. We actually do have products from the US, from Hong Kong, etc., etc. Okay. Now, just a quick one about our company, what we do, what we offer. Like our company name, Phillip Futures, we actually focus and specialize in futures trading. Okay, so futures can be differentiated into interest rate, the indexes, the energy like crude oil and agriculture, something that Mr. Faiz is going to talk about tonight, which is the CPO. Okay, and also lastly is the metal, something like gold trading. Okay, and other than that, we offer the contract for difference. If you want to know more, you can contact Faiz about this, because this is not what we are going to talk about tonight. So why trade with our company? First of all, we offer 24-hour support for our clients. So if you are trading the foreign market during the midnight and you have questions, you can just call in. Someone will be able to help you. And we offer this latest market news for exclusively for our client. Okay, exclusively for our client. And also we have these advisory services. If you have questions, you can contact Mr. Faiz. He can actually guide you step by step to help you to pick a product that is suitable for you to trade, etc. Okay, like I said, if you need coaching section one-to-one, you can contact Mr. Faiz. He will be more than happy to set up a session with you, face to one-to-one. And also, if you want to join our webinars, we have it all the time. Every month, you can just go to our website at Phillip Futures to register. Okay, account opening is free of charge, so you can just open an account online as well. Okay. Next slide. Just a quick one about our trading platform. We use Phillip Nova. So at Phillip Nova, we have 90 different technical indicators. Okay, so you can definitely find something for you, and you can buy and sell directly from chart, as you can see here, and you can trade everything under one roof. And it's very straightforward, very easy, user-friendly platform. If you want to have a look how it looks like, you can scan the QR code. This is the demo account link, or just go to our website at Phillip Futures to register and download it. Okay, and also if you actually we have this promotion at the moment, but it's almost ending because we started in early March. So
if you open an account now, even if you open with Mr. Faiz, you will be entitled for all this promotion. Okay. Now, lastly, if you want to find us on the website, okay, on the social media, you can search us. Just search Philip Futures Sendirian Berhad Lahore on Facebook, YouTube, Telegram, etc. We update the latest market news. And now I'll pass it to Mr. Faiz now. Okay, he will be the speaker tonight. He will share about the CPO market and how to focus the CPO market using this novel TPA and the square of 9, how to identify the support and resistance, etc. Okay, Mr. Faiz has been in this business for more than 15 years and he is super experienced and is also a CMSL license holder. Okay, so with this, I will pass it to you, Mr. Faiz. Okay. Okay, thank you, William, for the great introduction. I will share my screen right now. If everyone can see. Okay, semua dengar kan? Boleh nampak skrin semua? Yes, can see, can hear. Okay. Yang lain-lain macam mana? Macam mana dari respon dia? Okay. Okay, clear. Ada yang dah jawab clear. Okay. So, kita boleh mulakan sekarang. Okay, thank you, Mr. William. So, sekarang dah 147 orang join. Alright, so okay, kita boleh mulakan sekarang. Okay, so untuk malam ni, untuk sesi kita, saya Faiz Sulaiman, okay, akan berkongsi dengan anda semua berkenaan Gian Methodology. Mostly on forecast market daripada Novelty TTA, which is quite my expertise juga. Nak kata expert tu tak adalah, cuma saya kongsikanlah apa yang saya tahu. Okey, untuk tidak membuang masa, kita teruskan. Okey, disclaimer ataupun penafian ini adalah perkongsian malam ini adalah untuk tujuan pembelajaran dan tidak boleh dianggap sebagai buy call. Okey. So, kenapa kena guna, bukan kena guna, kenapa saya personally, kenapa guna Gian analysis dalam trading? Okay, saya personally guna Gian ni sebabnya sebab Gian dia kita boleh forecast time, okay, menggunakan cycle yang mana kita boleh forecast reversal date. Kalau kita tahu guna dia, kita boleh forecast reversal date, buat annual forecast dan sebagainya. Dan satu lagi yang paling penting adalah saya personally tak cari teknik-teknik terbaru, teknik-teknik terkini, tak. Saya lebih suka mencari teknik-teknik yang terlama, yang terdahulu. Sebab apa tahu? Sebab teknik-teknik terdahulu ni dia dah stand the test of time. Okay, sebab dia dah proven stand the test of time. Yang dahulunya pun boleh terpakai, sehingga hari ini pun boleh terpakai. Jadi masa akan datang pun still boleh pakai lagi. Dan itulah tujuannya. Bukan tujuan lah, kenapa lah. The reason why saya gunakan Gian methodology sebagai main analysis dalam market. Okay. So untuk sharing malam ni mostly saya akan share berkenaan dengan futures dan commodities lah. Actually semua teknik ini boleh apply kepada mana-mana instrumen, tapi fokus kita untuk malam ni adalah pada market, futures dan commodity. Okay, macam saya katakan tadi, kalau daripada dulu pun daripada tahun 1927 okey, buktinya kat sini novel ni Gian tulis pada tahun 1927. Ini novel yang asal, dia ada di dalam archive.org archive.org. Copyright 1927, maksudnya dia ditulis pada tahun 1927. Okay, mesti ada orang cakap, alah 1927 ni boleh cakap, okay, kalau kita tulis buku, boleh ke kita cakap kat penerbit? Boleh tak letak date tu 20, 30? Tak boleh kan? So, ini adalah date yang betul lah, 1927. So, 1927 dia telah tuliskan buku ni, buku Tanda Tulis DN ni.
Okey, apa yang saya nak sharekan malam ni adalah sebahagian kecil yang mana biasanya benda ni kalau kita baca novel kalau kita baca novel biasanya kita akan just ignore this sentences ataupun part ni lah, part tarikh, part nombor. Ini kita biasanya kita akan abaikan betul tak? Kita akan abaikan part-part yang macam on Sunday, June 19, 1927, Robert Gordon Span, dia setiap dalam satu perenggan ni ada berapa banyak date, ada kat sini ada berapa banyak time. Kita nak discuss pasal time lagi lah, kita discuss pasal date dan juga harga. Specifically Gian cakap beli pada harga ni, jual pada harga ni. Okay, stop loss pada harga ni. Okay. Pada casual reader biasanya kita akan just baca dan okay, dia trade lah, kita just nak katakan dia trade sajalah macam tu kan. So tapi kita kena fikir bila dalam Tunnel Through the Air ni dia nak emphasize something tu, dia akan ulang benda tu. Contoh kat sini dia akan ulang setiap detail kepada price dan juga setiap detail kepada date. Okay, so malam ni kita akan tengok dia punya price Okay. Okay, tu forecast ni dia tulis pada 9 Mei 1927. Okay, pada muka surat 197. Novel ni actually ada 418 pages muka surat yang mana banyak juga lah information yang ada dalam novel ni, tapi dia tak tulis direct. Ini adalah antara yang direct, antara info yang direct. Walaupun direct, tapi bila kita dah dapat benda ni, apa yang kita buat seterusnya? So kita kena kajilah benda tu. Okay. Pada muka surat 197 ditulis berkenaan forecast stok meja motor. Meja motor ni kalau tak silap saya stok sekarang ni nama dia kalau tak silap saya lah Ford. Rasanya Ford lah. Ford yang buat kereta tu, kereta kat US tu Ford. Mungkin lah saya tak sure, kena tengok balik lah. Meja motor ni mungkin lah, kemungkinan dia adalah Ford. Okay, forecast dari tarikh 30 Jun hingga 16 September 1927 yang mana dia tulis pada 9 Mei, tapi forecast ni dia tulis untuk bulan Jun sehingga bulan September, which is several month ahead, several month in advance lah. Maknanya satu bulan awal sebelum Jun dengan September. Maksudnya dia tulis pada 9 Mei untuk forecast Jun hingga September. Okay, untuk casual reader, benda ni adalah satu yang macam biasalah, tak ada nilai lah. Okay, tak ada nilai tu macam biasa-biasa je lah. Okay, contoh kat sini kita tengok kalau kita, okay, sekarang ni kita tolak tepi dulu dia punya date sebab date ni another story lah. So kita akan fokus untuk price saja dulu. Okay, untuk price saja dulu pun kita boleh dapatkan repetition. Date tu apatah lagi kan. Okay, repetition dekat sini kalau kita tengok ini adalah daripada muka surat 197. 197 adalah yang ni lah. 197 yang perenggan yang bawah ni. Okay, Robert Gordon's Great Campaign in Major Motors. Okay, yang ni dia ada dua kempen dalam cerita ni. Satu Great Campaign in Major Motors, satu lagi Cotton Campaign. Cotton Campaign tu another apa orang kata, another forecast lah. Boleh baca, boleh kaji sendiri dah. Ini sebahagian daripadanya lah. Okay, kita proceed kita just highlight dia punya harga Okay, ini adalah major motor punya stock. So, dia kata the long account 500 shares of major motor at 1192 half, 192.5. Okay, selepas tu dia pyramid it all the way up, maksudnya dia buy, dia tambah lot lah. Dia tambah lot lagi, 500 share dekat 204, dia buy lagi. Mula dia buy kat 192.5, lepas tu 204, lepas tu buy lagi 214. Okay, lepas tu buy lagi 224. On August 5th, the stock advanced to 230 and he raised his stop on 1,600 shares to 225. Okay, maksudnya dia buat trailing stop, dia naikkan ke 225. Okay, kita tengok 192, 204, 214, 224, 230, 225. Okay, semua ini adalah entry breakup.
kita tengok okay, 192 192.5. Okay, dia breakout kat sini 204 buy. Lepas tu yang ni breakout yang ni 214. Okay, yang ni breakout apa nama dia ni, gap 224. Lepas tu dia naik sampai ke 230 kan. Okay, 230 dia turun 225 dia buat stop. Okay, dia buat stop kena kan, dia kata tadi. Okay, on August 8th, his stock was sold at 225. Okay, kenalah dia punya stock 225. Okay, he still believe that the stock would go up around 270. 270 adalah inilah 272 lah. Okay, so dia sambung lagi kat 198 198. Okay, kat 198 ni, lepas tu dia kata stock decline to 218. Okay, dia buy dekat 218 dan dia buat stop dekat 212. Okay, 218, lepas tu dia buat stop dekat 212. Okay, yang ni tak kena, dia turun sampai 225, 224 something lah. 2240 actually 2240. 224.0. Ini ada apostrophe kat atas tu, 272. Apa dia ni, ada certain stock ataupun komoditi yang dia punya pricing dia bahagi 4 per quarter, maksudnya 100.25, 100.5, 100.75, 100.75, 100.0 macam tu lah. So dia ada apostrophe kat ujung ni. Okay, 2218 yang ni tak kena kan, ni dua ni tak kena. Dua ni tak kena, 67. Lepas tu 8 ni kena. 8 ni buy 228 untuk breakout yang ni, yang first ni. Okay, 228. Lepas tu 238. Okay, 238. Lepas tu dia beli dekat 238 ni, yang ni breakout yang ni. Kemudian 248 dekat sini. Lepas tu dia buat stop dekat 243 Allah tak tunjuk pula. Sorry. Okay, 212, 228, 238. Lepas tu dia naikkan stop dia dekat 243. Okay, 243 kan. Dia cakap 243. Sorry, salah. Okay, 243. Okay, and he raised his stop on his entire amount to 243. Okay, this stop was never reached. Okay, 243 ni never reach. Okay, 243 ni lepas dia buy kat 248 243 ni never reach, tak kena pun. Lepas tu dia buy lagi last 258 dan lepas tu sorry, salah lagi. Okay, 258 giving him a line of 2200 shares of stocks. He figured that it should advance on September 16th to around 270. Okay. When the market advanced to 272, at this time he sold out his 2200 shares at 272. Okay, dia jual semua kat sini 272. Okay, so dekat sini first kita dah nampak satu proven yang mana dia fokus pada bulan Mei. Okay, dia fokus pada bulan Mei, tapi market ni gerak pada bulan Jun. Okay. Okay, dia tulis fokus ni pada Mei 1927, tapi pergerakan ni semua dalam bulan Jun. Okey, kat sini dia bulan Jun kan. Jun sampai September. Okey, kat sini ni Julai, Jun daripada Julai, Julai, Ogos, September lah. Julai, Ogos. Okey. Lepas tu sampai September lah. Okey, sampai September. Okey, tapi dia tulis pada bulan 5. So cuma inilah, ni biasalah kalau fokus tu sebulan awal tu, kalau 2 tak jadi, 1 tak jadi tu rasanya dalam 20% out of 80% yang jadi tu should be great lah kan, should be okay lah, power lah. Okay, so ini sebulan awal sebulan awal. Okay, sebulan awal tu pun kira dah wow lah, macam mana dia boleh buat sebulan awal dan dia boleh call specifically price untuk breakout tu. Ya, I minum sikit. Okay. Okay, so okay, inilah proven lah dia yang mana fokus dalam ataupun informasi di dalam tunnel through the air ni. TTA ni adalah ringkasan kepada tunnel through the air. Kalau siapa yang tak tahu ni
dia punya ringkasan dia TTTA ni adalah the tunnel through the air, TTTA. The ni buang satu lah. Kalau tak jadi TTTA lah, 1, 2, 3, 4. Okay, the tunnel through the air. Okay, TTTA. Okay, okay, proven lah. Dia boleh buat sebulan awal dan benda tu berhasil. Okay, bukti yang fokus dalam TTTA ni, tunnel through the air ni terpakai sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Bukan dating dating. Autocorrect, sorry. Okay, akan datang. Okay, bukti yang mana fokus dalam TTTA ni terpakai pada instrumen selain meja motor selain meja motor. Okey, yang ini sebenarnya bukan meja motor tau. Sebenarnya yang ini adalah bukan meja motor dan bukannya pada Jun September, tapi ini adalah okey. Ini adalah Confucius. Ini adalah Confucius pada 29 April 2002. Okey. 29 April 2002. Okey, 2002 tolak dengan 1927. Berapa tahun? 75 tahun yang lalu fokus ini ditulis dan ia responsif terhadap Confucius. How come in this world this thing happen? Kan? So dekat sini saya nak bagi tahu ataupun saya nak sharekan yang mana there's something inside this TTTA novel. Okay, there's something. Bukan something lah, banyak thing lah. Ada banyak benda dalam ni yang kita boleh pakai kalau kita rajin kaji lah. Okay, so mula saya pun TTTA ni pun dulu pernah baca juga tapi macam tak percaya lah apa benda nak setakat nak nak belajar technical analysis apa hal nak kena baca novel je tak. So lepas few years lepas tu daripada first time saya baca TTTA tu ada saya nampak benda ni lah, benda ni apa tu dia punya fokus ni lah, dia punya fokus tu satu boleh jadi dekat atas con. Okey, mana con tadi, ni con. Okey, dekat con okey, 192.5, lepas tu 204, lepas tu 214, dia buy semua dekat bahagian-bahagian area breakout ni 224. Okey lah. Mungkin ada yang pernah dengar saya cerita pasal benda ni kan. Okey, con, takkan con sahaja kan. Okey, ada lagi copper pun boleh, copper pun ada. Okey, copper futures HG COMEX. Okey, copper market copper Jun market copper sekejap kita tengok ni. Okey, copper 192.5 mana ni? Okey, asalnya kan 192.5 kan. Okey, 192.5, lepas tu 204, lepas tu 214, lepas tu 224, betul? 204, lepas tu dia buy 214 kat sini, 214. Tengok price kat sini kalau boleh nampak ataupun kalau nak tengok dekat chart sendiri, ini adalah copper HG pada Mei 2009. Okey, Mei 2009, Mei Jun September. Mei, Jun, Julai, September. Ni dia punya range apa tu? Range month tu lebih kurang ataupun sama dengan meja motor dalam tunnel through the air. Dia punya bulan lah, dia punya bulan. Tapi dia punya tahun dia ini adalah 2009. Okey, 2009 tolak dengan 1927. Maksudnya 82 tahun yang dulu, punya fokus berjalan sekarang bukan sekarang lah, berjalan pada 2009 punya market. Dekat copper tu, dekat market yang lain, instrumen yang lain, tapi still works benda tu. So nak kata benda ni price ni dah predetermine lah, boleh tak keterlaluan lah untuk katakan price ni dah predetermine. So dia akan jalan pada sesuatu market
pada suatu hari nanti, ataupun dah run dah run pada beberapa tahun yang lalu lah, dan mungkin dia akan repeat pada akan datang X of date X yang kita tak tahu mungkin bila, tapi kalau kita tahu dia punya dia punya cycle, kalau kita tahu dia punya cycle, so kita boleh estimate lah bila benda ni akan jadi. Okay, so dia punya price tu ikut tau. Terus 192, 204, 214, 224. Okay, lepas tu dia buat 21225 kan. Okay, 225 stop lah. Lepas tu 218 dekat sini. Dia buy kat sini. Okay, copper ni memang ikut. Copper ni dia ikut banyak sikit. Maksudnya lebih tepat. Okay, 218 buy kat sini. 212 yang never reach tu. Okay, 212 stop ni. Okay, lepas tu dia buy dekat 228. Okay, ni 228. Okay, lepas tu buy lagi dekat 238. Okay, lepas tu dia buy lagi kat 248, stop dekat 242, 243 kan, yang never reach tu, 243. Okay, 243 kan, okay, 243. Okay, lepas tu last dia buy 258 dan last kali 272. Dia realize semua profit. Okay. Okay tak? Okay. Sekejap, ada respon sikit. Sekejap saya baca sikit. Maksudnya dia predik harga coin tu untuk pergerakan pada tahun tu, tapi harga tu evergreen nilainya. Jadi kalau 2002 pun masih valid projection tu. Yes, dia tak semua market tu. Maksudnya kalau coin 2002 tak semestinya copper dekat 2002. Macam kita tengok sekarang ni copper dekat 2009. Dan market lain okey lah, lain lagi gandum. Okay, wait. Gandum tahun 1973. Januari. Pun ada juga. 192, 192.5, 214, 224, 204, 204, 214, lepas tu dia stop loss dekat trailing stop kat 225 kan. Lepas tu dia buy dekat 218 kan. 218 stop loss kat 212. Ni kena lah ni. Ni kena kalau dia tak, dia dah buy kat sini, dia tak turun balik lah. Okey. Lepas tu 228, 238, 248. Ni stop yang never reach ni 243, 258, last 272 dia realize all the profit. Okay, wheat ataupun gandum. Gandum ni rasanya dia antara item-item yang ribawi so tak boleh trade kot. Okay, so lagi yang kita tengoklah gold pula. Gold pun ada, kalau tak silap lah, ada tak gold pun ada rasanya. 79 gold tak ada lah. Last available data. Sekejap, dia tak loading lagi dia punya chat, dia punya data dia. Sekejap kita try tengok ada tak gold. Gold data tak banyak. Ada gold lain ke? Gold, Comex, GC lah. Okay. Gold ada hari tu rasanya ada. 1979. Ada. Dia punya cycle dekat 1979. 192, 204, 214, 224. Maksudnya nampak kat sini dia breakout Dia breakout. Maksudnya yang structure macam ni lah. Structure dia macam ni.
Tahu kan breakout kan? Mesti dah tahu semua master dalam ni. Kan? Okey. Breakout. Ini breakout ni. Maksudnya dia punya price tu agak anggarannya lebih kurang dekat atas ni lah. Breakout buy, breakout buy, breakout buy, breakout buy. Okey, 204, 214, 224. Okey, lepas tu 225, 218. Ni ngam. 218, 212 punya stop loss tak kena. 218, lepas tu 228, 238. Lepas tu ni 248, lepas tu stop loss yang average ni 243, 258 dan realize all 272. Okey. Ui, banyaknya. Sekejap saya baca satu-satu feedback. Swipe mind boggling, dia ada unsur-unsur Fibo. Tak Fibo jugalah Noah. Dia sebabnya dia kalau kat sini 21. Okeylah, kita tengoklah lukis Fibo. Fibo macam mana Alamak, ini 50% Fibo pula. Fibo mana default apa lupa dah. Semua dah custom lah. Apa Fibo tak jugalah sebabnya dia punya price pun 204, 214, 224 dia macam gandaan 10. Dia macam tu. Fibo dah custom lah, sorry lah. Oh, ada. Ini Fibo. Okey, ini bukan Fibo yang asal lah, ni Fibo yang kalau nak kata Fibo tak juga kot sebabnya Fibo ni dia price dia tak kena banyak pun kat sini. Dia lari juga kan, dia lari juga price dia ni. So tapi yang kita nak tengok dia punya price tu dia follow, itu yang memang memang kena baca ni. Start dah jumpa tu dekat tunnel to the air tu, start jumpa yang part ni, lepas tu cuba test dekat market, dia jadi macam ni, tak boleh jadi, memang kena lah. Okay, Swipe dia tanya bolehkah dia apply pada individual stock seperti Bursa. Okay, Bursa saya nak test tapi tak boleh sebabnya price paling tinggi pun saya rasa Nestle kot 139, sedangkan yang dalam ni kalau nak test pun 192, 192.5. So 139 tak sampai pun 192. So Stock Malaysia, sorry saya tak dapat nak test. Kalau harga 273 macam mana? Itulah kita kena carilah apa. Itulah Gen sebenarnya dia ada satu certain part yang dia bagi direct. Contoh macam ni lah, dia bagi direct harga tu. Tapi nak buat macam mana next nak buat macam mana kalau atas ni lagi macam mana kan? Tu kejap lagi. Kejap lagi kita tengok macam mana, apa relationship antara price ni. Price ni ada kaitan dengan angle dia lah. Angle yang mana dia ada sequence angle dia. Mungkin kat sini 45. 4590, 4590, 4590, 45 ataupun 30 degree, 60 degree, 30 degree. Dia adalah sesuatu yang repetitif ataupun berulang-ulang. So kalau kita dapat benda tu, kita boleh guna lah untuk trading. Okay. Macam mana nak tahu market yang sesuai? Kita cek satu lah. AUSD ni gold kan? Dah tunjuk dah tu. Gold dengan USD, gold dengan dalam RM. Cek sendirilah, saya tak pernah test. Tak pernah test. Okay, tak ada muka. Alamak, nak muka ke? Okay, sekejap. Okay, saya muka atas request Tuan Zarin saya keluarkan muka saya. Okay, nampak semua muka saya. Okay. So rasa cukup lah, cukup untuk 1, 2, 3, 4 sampel ataupun semalam saya jumpa satu
Saya jumpa Facebook. Facebook, Meta. Facebook dekat 192. Okay, so kita boleh cubalah tengok, kita cuba track untuk Facebook ni sebab dia ngam kat 192 sekarang ni, 192.5 Ini bukan by call ini untuk kita punya apa sama-sama study lah. Okay, mula kita tengok kan 204 204 dia macam ngam lah nak buy stock kat sini kan. Okay, 204. Okay, lepas tu kemungkinan lagi dia ada dekat 214. Kalau kita follow dia punya price dekat price dalam TTTA tu kan, 214, lepas tu 224. Ini bukan buy call ini adalah untuk kita punya study kita punya study. 224 kan, 224, lepas tu dia akan naik, dia kata naik sampai 230, 225, trailing kat 225. 225 kat sini. Tak tahu ada jadi ke tak, tapi kebetulan ada sampel ni saya terjumpa, so kita boleh kita boleh forward test lah, benda ni. Okay, satu yang menarik kalau okay, yang tadi tu macam benda dah jadi, okay lah, benda dah jadi walaupun dia tulis 1927 dan dia jadi pada 2000 berapa tadi, corn Julai 2002, copper dekat Jun 2009, wheat January 1973, gold January 1979, mungkin Facebook 2022. Siapa tahu. Tapi kat sini kita nampak lah macam lah kalau dia turun tak jadi lah. Tapi okay, kalau dia naik tu mungkin kita ada something yang kita boleh kita boleh perhatikan bersama lah. Okay, menarik benda ni. Menarik. Kalau dia jadi memang menarik lah. Okay. This webinar is recorded, Seb, dan mungkinlah kalau boleh di-upload di YouTube. Nanti saya tanya dengan compliance kalau boleh. Okay. Okay, so cukuplah 134 kalau kita cari sampel lagi banyak dan kita ketinggalan satu part. Another part iaitu square of 9 lah. Okay, square of 9 ni benda biasa je. Sekejap minum air jap. Okay, yang tadi okay nampak sesuatu, nampak satu bukan sesuatu lah, dua tu lah, 197 dengan dia 1982 lah. Okay, untuk CPO ada orang tanya untuk CPO, kemungkinan dia tak boleh kod, melainkan kalau kita jumpa dia punya sequence lah. Sebabnya dia punya price untuk CPO tu 4 digit. Lepas tu dia punya pembahagian tu, dia punya tick value dia 1. Maksudnya setiap kenaikan tu 1. Untuk contoh meja motor ni, dia punya kenaikan ini saya punya pendapat lah, bukannya fact dia punya kenaikan tu per quarter, maksudnya 0.25, 0.5, 0.75, 0.40. Dia macam copper lah, dia punya price tu dia lain sikit, dia gandaan dia tu lain sikit. Ni untuk meja motor, dia punya price dia macam tu. Satu lagi kalau nak test untuk CPO mungkin boleh tengok Cotton Campaign dalam Tunnel 2DA ni dia ada campaign in major motor dengan Cotton Campaign. Cotton Campaign kalau tak silap nama dia Cotton Campaign. Muka surat berapa tak ingat. Kita tengok kalau boleh search. Kalau boleh search buku ni. Kalau tak boleh, cari sendirilah nanti. Dia ada nama dia Cotton Campaign dalam ni. Dia punya pricing dia lain sikit daripada meja motor. Okay. Counter spread cari, boleh test sendirilah. Okay, kita proceed sebab dah pukul 9 suku, saya takut tak sempat nak habiskan. Nanti rugilah kalau tak sempat nak habis. Ada ni Cotton Campaign ni. Ni. Ni.
Ada content campaign, tapi tak apalah, nanti cari sendiri lah sebab kalau saya nak carikan sesuatu takut tak sempat. Okey. Kita proceed dulu ke Square of 9. Okey, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, tapi kalau yang dah tahu tu okey, ini mungkin merupakan ulang kaji yang mana saya akan relatekan semula dengan yang tadi tu, yang fokus tu lah. Mana saya punya gambar? Saya punya gambar hilang. Ke ada? Ada kan? Ada. Sekejap. Monitor ni besar sangat. Susun balik ya. Okey. Content campaign 192. Okeylah, tak apalah. Tu tengok sendiri nanti. Okey, untuk Square of 9 ciri-ciri Square of 9 ni terdiri daripada nombor 1 hingga infinity. Dia pusing-pusing pusing kan. Dia macam tayar bas pusing-pusing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, 9 satu pusingan pertama adalah ada 9. Ada 9, nombor dia ada 9. Nombor last sekali dia adalah nombor 9. Sebab itulah dia dinamakan Square of 9. Sebab nombor yang tertinggi dalam square yang pertama adalah nombor 9, Square of 9. Itulah namanya Square of 9. Okey. Ini adalah salah satu daripada banyak cara untuk guna Square of 9. Dia ada banyak cara sebenarnya nak gunakan Square of 9 ni. Ini adalah salah satunya yang paling mudah dan paling simple adalah gunakan cardinal and cross. Okey, cardinal and cross. Cardinal ni benda yang daripada diagonal ke diagonal ni, yang X ni. Okey, cross ni yang tambah ni lah daripada side to side. Okay, saya tak sure yang sama ada yang ni cardinal ke, yang ni cross ataupun yang ni cardinal, yang ni cross. Mana-mana satulah, tapi yang benda ni yang X ni dengan yang tambah ni. Okey. Semua nombor-nombor ni semua ni adalah support and resistance. Okey, dia boleh berfungsi sebagai support dan resistance. Okey. Okey, salah satunya adalah macam tu. Itulah satu cara. Daripada satu cara ni dia ada satu cara menggunakan scaling ataupun tidak payah scaling. Okey, tanpa pelarasan. Pelarasan ni maksudnya scaling lah. Maksudnya kalau tak ada scaling ni biasanya untuk instrumen yang 3 digit lah, macam spread boleh lah, spread untuk yang 3 digit kan. Spread okey lah. Okey, contoh spread okey, jangan saya tunjukkan chart spread ni fokus spread. Tak nak tengok fokus. Okey, spread. Kita tengok dia punya harga kita tengok dia punya harga. Okey, contoh, saya testing sikit. Okey, kita ambil harga yang dekat cardinal dengan cross dekat Square of 9 ni. Sekejap. Delete sekejap. Okey, cardinal dengan cross ni adalah yang warna kelabu ni yang warna kelabu ni. Okey, ini kita anggap adalah sebagai support dan resistance yang kuat ataupun yang baguslah, yang berulang-ulang. Okey, kalau kita tengok contoh ini adalah spread August September. Okey, August September punya spread Okey, spread dia punya price dia 3 digit sekarang ni 3 digit. 2 ke 3 lah. 94 sekarang ni 93, 100 pada tinggi pun spread yang bulan lepas lah, yang Julai, Ogos sampai 200 lebih. Okey. So sekarang ni dia punya harga adalah pada 93 Okey, 93 mana support dia? Okey, 93 ni mana support dia? Okey, 93 dekat mana? 93 dekat sini. 93 sini. Okey, cardinal dengan cross dia adalah dekat 91. Okey, kita mark setiap cardinal cross ni. Okey, 91, 96, 101, 106, 86, keliling dia ni lah. Okey, faham Boleh faham kan? Boleh kan? Mana? Saya tak share screen ke Tak nampak skor Nampak tak? Nampak Nampak apa sekarang Ke tak nampak apa-apa? Nampak muka je? Sekejap. Tolong feedback. Nampak? Nampak kan Gamezilla Pro? Nampak kan? Ada nampak dengan muka kan? Tadi tutup muka. Tadi Zarin dia dah request nak tengok muka. Okey, nampak So nampak 91, 96, 101, 106, 273, 77, 81, 86. Nampak kan?
Kan? Okay. Alright. Okay. So daripada 93 ni kita ambil 91, 96, 101 So kita punya support adalah dekat 91. Okay. Okay. Kita tak payah tengok kita tak payah tengok belakang-belakang kita tak tengok. Kita lukis je dulu. 91 mana tadi? Nampak kan? Okay, cantik. Okay. Lepas tu 96, 101, bawah 91 adalah 86. Okay, 86. 86. Lepas tu 91, 96, 101. 96, 101. Lepas tu apa? 106, 111, 106, 111. Okay, untuk rujukan Square of 9 ni dalam tunnel dia ada dekat muka surat 300 ke atas. Saya tak ingat exactly berapa. 16, 121. Okay, 121. Okay, sikit lagi. 121, 127, 133 127, 133. And kita refresh. Okay. Kita nampak walaupun kita tak tengok belakang tadi tu, kita tak tengok belakang, tapi dia punya support resistance ni kita nampak support dan resistance ni. Okey, kalau kita nampak dia punya pergerakan, dia punya pergerakan ni. Okey, dia kena dekat line ni dia bantu balik. Dia kena jadi resistance resistance. Lepas tu dia turun dia jadi support kat sini. Lepas tu dia naik jadi support kat sini. Okey. So nak kata macam mana nak kata tipu tapi tadi tak tengok belakang, kita tengok daripada cardinal cross ni je price dia. So kita lukis tadi tak tengok belakang kan. So walaupun tak tengok belakang tapi dia punya price tu responsif dekat support dan resistance tu. So macam mana next tu macam mana? Macam mana nak buy kat 121 ni? Itu kan ada story lah, itu untuk kita boleh kita kena master cycle time semualah. Contoh macam ni ni macam siang tadi ni possible untuk high lah, possible untuk high kat sini. Tapi dia tak naik sampai sini, tapi dia still high 1 hour 1 hour ahead lah, 1 hour ahead dia miss 1 hour. Maksudnya dia terjadi 1 jam awal. Tapi still dia punya direction dia ke bawah. Bawah sini lah. Okay, so kalau bila pada masa ni fokus dia adalah low dan kemungkinan dia akan naik lah. Ini another story ini bukannya Square of 9 ini adalah cycle. Tapi kita nak tunjuk yang mana dia punya price tu, dia akan follow dekat cardinal cross tu. So kalau nak scalping pun boleh lah, buy sini, sell sini, buy sini. Main range kan kalau nak main range. Tapi jangan lupa stop loss lah. Tapi kalau sebabnya kalau jadi macam ni MM dah lari lah macam ni. Kalau jadi macam ni kan, MM lari lah. Kalau nak elak macam ni senangnya jangan trade pukul 10.30. Trade lah lepas 10.30. Market opening dan closing janganlah trade. Tunggulah dulu. Sabar. Okay. Sebabnya lepas daripada market opening tu dia okey sikit lah. Okey kan. Dia bergerak ber-range ni lah. So dia kata tu lah. Kita just guna cardinal cross ni pun dah cukup lah. Dah cukup untuk kita buat analisa market, tak payah nak kelam kabut. Cumanya kita kena verify dengan cycle dan sebagainya lah. Dan kalau kita ada Fibo ke, kita nak support dengan resistance ke, so kita boleh lebih orang kata confluence tu ada lah. Confluence tu maksudnya katalah dekat semula letak balik. Okay, katalah dekat sini. Kat sini ada support and resistance kan, ada support ataupun SND or whatever you call it. Kat sini contoh lah lepas tu dekat sini dekat betul lah juga ada Square of 9 punya cardinal cross 121. So boleh try lah 121 sell, lepas tu stop loss kat mana next cardinal cross lah, mungkin 127. Kita boleh create kita punya own trading system lah. Okay.
So kalau macam ni, kalau kita tahu cycle, kemungkinan ke pukul 10, pukul 9 ni hourly dia akan naik. So kita tengoklah 15 minit ni dah ada hijau ni. So kalau kita tahu cycle, okey lah, kita boleh estimate siap-siap lah. Okay, kalau tak kita boleh verify benda tu, kita punya support resistance dengan another technical analysis macam FIBO 61.8% ke, dengan apa harmonic punya ABCD ke, macam-macam boleh. Cuma kat sini kita nak ada apa fix support dan resistance tu, garisan tu fix, dia takkan berubah lah. So far dia tak berubah lah benda tu. Okay, so far. Okay, itu kalau yang scaling yang tak scaling maksudnya kita ambil direct daripada nombor tu, daripada nombor dekat square of 9 tu terus ke atas market pun boleh. Okay, itu yang tak ada scaling. Okay, untuk yang macam mana dengan market-market yang macam apa CPO kan, CPO ni sampai 7,000 sekarang kan, 7 ke 6,000 sekarang 6,000 terlampau dengan harga, tak nak kalah. Okay, CPO. Okay, untuk CPO ni macam mana dah sampai 7,000 ni, sampai 7,000 ni. So kita kena expand lah kita punya apa spiral ni sampailah jumpa 7,000. Kan, sampai dah jumpa 7,000. Pening dalam kepala kan, dah tak nampak apa ni, nampak semut je. Kita tak nampak nombor, kita nampak titik-titik ni kan. So tak feasible. Okay, tak feasible tu kita kena scaling lah. Scaling tu maksudnya nama macam glamour lah, scaling. Dengan scaling gigi ke? Bukan. Bukan scaling gigi. Okay. Maksudnya kita ambil nombor tu, kita kecilkan dia. Contohnya, kalau 7,000, kita buanglah satu kosong kat ujung tu. Tapi kita punya range tu akan jadi lebih besar lah. So kita ambil 700 je. Okay, kita ambil 700. Daripada 7,000 tu kita ambil 700 je. Maksudnya kita dah ada 3 digit sajalah nombor tu. Okay, macam sekarang ni contoh sekarang ni dia dekat daily besar sangat okey lah, kita ambil 15 minit lah. Okey, 15 minit Sekarang harga dekat 6,000. Okey, 6,000 kita tengok dekat square of 9 yang 600. 600 dekat mana 600? Okey, susah nak cari tak apa, kat sini kita boleh search 600. 600. Mana 600? Okey, 600 kat sini. Okey. Kita punya cardinal cross yang terdekat adalah 601. 613. Tak apa, kita gariskan dulu. 589. Okey. 601, 589, 613. Okey 601. Sekejap. Okey, kita buat macam ni. Okey, 601 kita gariskan dulu Okey, tak payah tengok. 601. 601. Kosong tadi kita buat, kita tambah balik kosong kat belakang. Okey, 601. Apa tadi? 589. 589. Lepas tu 613. 613 tengok hourly lah. Mana tadi? Hilang. Visibility. Okey. Tak apalah, kita tengok kat sini je lah. Okey, nampak tak? Tadi kita tak tengok langsung belah sini belah kiri kita tak tengok langsung lepas tu kita lukis tiba alah, dia punya support resistance masuk. Masuk. Okey. Kita tengok macam mana dengan yang sebelum dia. Sebelum dia macam mana? Yang pada bulan April kan. Ui, dia masuk. Tak tengok ke pun, dia tiba masuk ni macam mana ni? Kan? Dia punya support resistance tu macam it just work. Tak tahu macam mana tapi it just work. Dia jadi support.
Dia jadi resistor. Okey, so kita gariskan je lagi. Kalau kita tak percaya okey, tak percaya ni, tak percaya. Okeylah, tak percaya. Kita gariskan lagi 613 atas daripada 613 adalah 625 638 625 638. Okey, mana 625? 625 638 lagi 638 atas lagi 651 664 651 664 651 651 664 6640. Okey. Okey, kita dah lukis tanpa tengok pun dia masih ada apa yang responsif ni dia sebagai resisten yang dan support dan resisten yang bagus. Okey, walaupun dekat data-data yang sebelumnya pun dia still responsif lah. Kan? Okey, satu lagi ini kita just lukis-lukis kan. Okey. Yang kita nak tahu sekarang ni jarak antara ini dengan ini berapa degree? Berapa degree? Ada yang hebat, Farizul hebat. Hebat ni. Okey, 45 degree. Betul tak? Okey, 6380 ke 6509. 6380 ke berapa tadi? Aku pula lupa. 6380 ke 6510. 651. Okey, ke 651, 45 degree lah. 45 degree lah. Macam ni. Dia 45 degree. Susah pula benda ni. Dia 45 degree. 45 darjah. Ini 90 darjah. Kita sekarang belajar matematik tingkatan kata apa? Tak ingat kata apa. Okey, 45 darjah ni, 45 degree ni. Ni adalah 45 degree. Okey. So setiap garisan halus, okey, setiap garisan-garisan ni 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree. Okey, kalau dia move dua anak tangga ni ataupun dua range ni, dia jadi berapa degree? Dia turun ke 90 degree kan? 90 degree lah. 90 degree. Kalau dia ke 3, 45 kali 3 berapa? Itu kena kira kalkulator. 45 kali 3. Okey, 135 degree. Kalau 4? Kalau 4 berapa? Kalau 4 180 degree. Maksudnya inilah maksudnya degree. Okey, inilah maksudnya degree. Okey. Okey. Ini adalah maksudnya degree. Berapa movement ni, berapa banyak degree yang price ni dah bergerak. Maksudnya macam itulah. So daripada pukul contoh macam ni pukul 10.45 sampai ke 10.45 pagi sampai ke 2.45 market bergerak hanya 45 degree. Kalau kita cakap dengan orang yang tak tahu benda ni, market bergerak 45 degree. Kau pahal apa benda yang degree-nya? Market ni temperature ke? Tak. So macam itulah kalau kita refer kepada square of 945 degree adalah range yang banyak ni lah. Range yang banyak tu. Okay. Okay. So something to find out adalah berapa degree movement ni ke sini, movement ni ke sini. Berapa degree? Berapa degree? Berapa degree? Berapa degree? Berapa degree? Tu kena cari sendiri ya. Kalau kita dapat degree ni, mungkin kat sini 30, 20, 50, 10. Macam itulah dia ada sekuen dia. Dia sekuen dia akan berulang-ulang. Okey, 10 degree maksudnya okey, satu lagi contoh Saya nak bagi tahu satu lagi contoh. 45 degree. Movement daripada 638 ke 651 45 degree. Okey. Movement daripada
452 ke 651 pun 45 degree, betul? Walaupun harga beza dia 651 ke 638, kata lagi. Okey, 651 daripada 651 tolak dengan alah expired apa? Dah bayar kot. Apa 2021? Apa? Dah bayar pun dia keluar lagi. Malu je. Okey, 651 tolak 638 13. Walaupun kat sini jarak dia 13 maksudnya jarak kenaikan ni daripada sini sampai lah dia naik sini. Ni ada 13. Jarak dia adalah 13 point lah. 13 point lah 13 point. Tapi daripada 452 ni ke 651 452 199 point. Okay, 199 point. Maksudnya dia kena pusing. Dia pusing sampai sini. 45. Tapi still 45 degree juga. Ini yang something yang kita kena fikir jugalah. Kita kena consider juga benda ni. 452 ke 651. Okay, first scaling. Second, ni dia punya jarak ni. Dengan actual price ni. Kalau kita bercakap tentang degree, ini pun 45 degree. Jarak sini pun 45 degree. 638 ke 651 pun 45 degree. Okey. Maksudnya daripada 541, okey, kalau daripada 541 bawah ni, 541 0 5410 okey, daripada 5410 ke movement ke apa tadi? 5410 ke 651 mana? 651. Okey, daripada sini movement daripada sini ke sini 45 degree. Movement daripada sini ke sini pun 45 degree. Okey, faham 45 degree tapi dia punya yang membezakan dia adalah revolution. Okey, revolution. Okey, ini satu revolution. Yang ni kita kena 2 revolution baru sampai 651. Daripada 541 2 revolution baru sampai 651. Okey. Tu something to consider lah bila kita bercakap tentang degree. Itu adalah dia punya relationship ataupun dia punya perkaitan lah. Okay. Jadi tak semestinya nombor ini adalah 192, 204, 214, 224. Okay, 204 ni boleh jadi mana 204? 204 kat mana carilah search. 204. Okay, 204 dekat sini. 204 kat sini. Lepas 204 tadi apa? 214 kan? 214 tu dekat. Mungkin bukan 204, mungkin 265, mungkin harga tu 799. Mungkin juga okey, sebaring dengan 204 ni mungkin 1464. Mungkin juga dia 2731. Faham tak? Faham tak apa yang cuba saya sampaikan ni? Dia punya equivalent value dia in term of degree. Dia sama level dengan 204 tu. 265 ni pun 1 degree yang sama daripada 0 degree. Kalau kita nak kira daripada 0 degree lah. Daripada degree yang sama. Okay, daripada 204 ke 214. Okey, berapa degree ni? Berapa degree? Okey, berapa degree? Kita boleh abaikan benda ni beberapa point kalau benda ni kecil, tapi kalau benda tu besar kita tak boleh. Kita kena kira lah berapa degree ni. Ambil lah protector. Ambil protector ukur kan. Kalau tak boleh ambil benda ni kan. Macam saya tunjuk biasa ambil benda ni. Kira. Tak ada lagi gurau lah. Okey, untuk dekat sini. Dekat square of 9 ni dia ada square of 9. Dekat Ganzilla ni dia ada benda ni. Apa ni vektor boleh kirakan dia punya sudut ataupun dia punya degree. So kita kira lah 204 sehingga ke 214 ni berapa degree? Okey, ni berapa degree?
Kira-kira berapa degree. Okay, mungkin kita punya yang kita nak instrumen yang kita nak check tu mungkin harga dia 2140. Okey, kita boleh tengok daripada 2140 ni, okey, kemungkinan next kita boleh pyramid dia punya price tu mungkin dekat something. Oh, susahnya. Ya, kita pusing kan, tengok macam mana boleh pusing. Oh, susah buat benda ni. Sekejap, sikit lagi. Mana dah hilang, tak apalah, kita buat approximate je lah, approximately. Okay, daripada 2140 ni ke 214 ni mungkin dekat okay, 2169 lah mungkin 2169. Contohnya macam tu lah. So daripada okay, daripada sini 2140 ni ke 2169 ni sama ataupun equivalent antara 204 ke 214 in term of degree. In term of degree inilah yang orang susah nak nampak. Okay, sebab kita tak boleh nak baca in term of degree. So kalau dalam 204 ke 214 ni dia punya pergerakan tu kecil lah kan, 10 poin kan. Tapi kalau daripada sini, kalau 2140 ke 2169 ni banyak jugalah, banyak juga dia punya movement tu dalam 20 tick juga 20 tick lebih. 20 tick kalau CPO 20 tick apa? $500 lah, RM500. Okey, boleh tak? Boleh dapat sedikit, tak banyak pun sikit lah gambaran. 9:42. Okey. Risau aku tak sempat habis ni. Okey. Okey tak? Okey tak? Punya padat rasanya ni nak deliver benda ni. Okey. So, itulah daripada price yang ditunjukkan daripada forecast 1927 ni, kalau kita dapat dia punya degree ni, so kita take note lah untuk simpanan diri sendiri. Kalau saya tahu kan, kalau saya tahu, saya tak ada nak tunjukkan orang lain. Kita benda yang dah tahu ni kita simpan dan trade sendirilah. Kan? Siapa yang nak bagi tahu? Okey. Saya baca question kalau ada. Ada tak? Oh, tak ada question. Bagus, tak ada question. Ke ada? Oh, ada. Tak scroll bawah. Okey, jap. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, sidik buhari bukan persen tapi degree. Saya dah tunjuk tadi degree kan. Razmil, bukan magic. Ini adalah reality. Ada buat kelas tak? Saya tak buat kelas lah. Sebabnya ada banyak sebab. Sebab saya malas. Tak adalah. Okey, sesi ni direkodkan ya, Tuan Aziz. Cumanya cara nak distribute tu macam mana? Kalau saya tanya compliance, kalau dia kata boleh untuk upload kat YouTube, nanti saya upload lah. Ataupun nantilah semua sekali ada bagi email kan, nanti saya emailkan lah macam mana dia punya nak dapatkan dia punya recording. Okey. So CL Mo siapa? CL Carlos Mo ke? Ada meaning bagi sudut 90 degree and 45 degree. Okey, tadi dah explain dah. Macam CV Nazir Anwar macam CV lebih kurang lah. Genzilla Pro tu kena bayar, tak bayar. Genzilla.ru ni ada source-nya. Dia punya source ni https genzilla.ru, download je, tak payah bayar. Free saja. Webinar untuk cycle ada tak? Tak tahulah. Saya belum rajin lagi lah nak buat. Kalau ada nanti kita buat kalau ada permintaan kita buat lah. Tapi cycle dia sesuatu yang agak susah. Sebenarnya susah. Bukan tak nak buat, tapi kalau buat nanti orang tak faham. Rugi je bayar tak faham. Kan? Okay, so far so good so kita recap sikit lagi Kita recap sikit.
pergerakan market daripada TTTA, daripada meja motor, okey, meja motor stock, okey, daripada price meja motor ni. Saya tak sure lah sebab dia meja motor ni betul ke meja motor ataupun Gian ni dia main petik kan, meja motor lah aku bagi nama lah. Sekali kita search kat meja dekat ni betul dekat trading view ni kita search meja motor ada. Tak ada kan? Meja motor tak ada. Tahulah dia main petik ke apa ke, tak tahu. Tapi kita nak tengok dia punya pricing tu masuk, cun. Dia masuk dekat mana tadi? Dekat corn, dekat copper, dekat wheat, dekat gold, dia masuk So kalau kita dapat dia punya degree tu, kita boleh test dekat apa market pun. Kalau kita dapat degree dia tu, kalau kita dapat repetition dia tu, kita just follow saja kalau dapat. Tapi nak dapat tu susah lah. Susah dan take time. Memang take time nak dapatkan benda tu. Okay. Nak cari macam ni pun susah juga. Sebab itulah ada kebetulan terjumpanya yang Facebook tu semalam. So itu tadi tentang tunnel TTS. So informasi ataupun maklumat dalam tunnel tu bukanlah just main petik je. Date tu bukan main petik, price pun bukan main petik. Okay, bukan fiction, bukannya fictitious punya data. Itu adalah data yang data forecast, actual forecast yang WDGN buat, yang dia memang betul-betul buat forecast, okay, ini dia punya date, ini dia punya price. Dia masukkan dalam ni sebagai penceritaan, tapi penceritaan ni macam bangang je kan. Kalau kita baca pun, kalau seorang yang baca novel ni, dia akan ignore benda-benda nombor. Kalau saya baca novel lah, saya akan ignore nombor plate, date, kalau dia naik kapal terbang kan, dia ada nombor kapal terbang tu pun saya tak ingat juga. Okay, nombor tiket ke apa kan, kalau dalam novel tu kan, kalau ada lah. Tapi kalau dekat same goes to novel ni lah, dia ada banyak nombor-nombor ni yang mana kalau sekali baca, kita akan ignore je nombor-nombor tu. Tapi sebenarnya nombor tu adalah nombor yang dia cuba tunjukkan sesuatu lah kalau kita cuba kaji kan. So kita nampak benda tu daripada 1927 dia boleh works on corn pada Julai 2002, copper Jun 2009, wheat January 1973, gold 1979, kan. So itu satu. Kemudian penggunaan square of 9 yang ni saya dah simplified habis lah ni, tak ada melibatkan cycle, tidak melibatkan planetary. So straightforward lah, just ambil cardinal dengan cross. Kita tengok tadi kita dah tengok tadi kan, cardinal dan dengan cross saja pun dah macam ni lah kan. Kita tak payah tengok belakang, tak payah tengok dekat mana SND dia ataupun dekat mana dia punya support resistance tu. Tapi kalau nak confirmation, kita lukislah juga. Tapi untuk immediate support dan resistance, this is the way lah. So lepas ni saya memang takkan padam lah benda ni. Memang saya ada satu, saya punya chat tu memang saya tak padam lah. Contoh chat yang ni lah. Saya pakai juga SBI Azure apa semua tu, bukan tak guna, tapi ada yang chat apa line-line belakang ni, ini yang square of 9 ni, immediate support and resistance tu. Kita nak cepat kan, kadang-kadang kita nak cepat, nak trade ni nak cepat, kita nak tengok mana kita punya level apa semua tu kan. So macam tu lah. Okay, sebab kita tengok cardinal and cross ni dia jadi dia boleh jadi support ataupun resistance yang baik lah, yang baik, yang bagus, yang terbaik, itulah. Okay. Okay, ada lagi tak? Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi tak? Boleh apply pada goal tak? Boleh, buat je. Lukis je kat goal tu. Dia buat ikut dia punya plus dia. Untuk square of 9, crude oil macam mana nak cari? Sama aja, ikut dia punya scaling dia. Crude oil berapa? 100 kan? 100, berapa sekarang harga dia? 100, lama dah 950 lah. Tak apa, saya tunjuk dia punya cara je lah. Sama je, dah tunjuk tadi kan dekat CPO 4 angka. Ini ada berapa angka? 5 angka. Buat je lah 3 angka, 106. 106 kat mana? 106. 106 kat mana? Dia ada sendiri 106. Ke 106, 101,
Contohlah 106. Tapi dia punya range jadi besar lah. 106, 101. Roughly je lah. 101. Lepas tu 111. 111. Okay. Tapi dia punya range dia besar lah. Kalau nak kecilkan lagi kita kedalamkan sikit. Tapi kalau walaupun range dia besar, we can see still they act as a quite nice, quite good support and resistance lah. Adalah yang dia responsif kan. Okay. Okay kan. Sama je. Cuma dia punya, kalau crude oil ni dia punya apa tu, spike dia tu terlebih-lebih ni biasalah. Kalau kita punya range besar ni tak sesuai lah. Kalau macam ni kita kena kecilkan range dia lagi. Kita kena kecilkan dia range lagi. Okay. Alright, dah 9.51. Higher time frame kalau tak perlu refer lah, kalau pakai cardinal cross ni higher time frame sekali lah. Higher time frame kena refer juga, refer dia punya support resistance ataupun apa tu, SPR. Tu kena tengok jugalah, janganlah abaikan terus. Kalau nak cari kelas gear dekat luar, kat mana yang recommend, mahal tak? Saya kalau to be honest untuk gear ni saya dah berhabis dalam 50,000 jugalah, lebih 50,000 untuk gear ni. Mahal, kelas dia mahal. Sebab tu saya malas nak buat. Okay, entry time frame berapa? Suka hatilah nak time frame berapa, 5 minit boleh, 1 minit boleh. Okay, rasa dah tak ada apa-apa soalan kan? Ada apa soalan lagi tak? Dah tak ada dah kan? Semua faham kan? Senang je, tak susah pun. Kan? Okay, kalau tak ada soalan, sekarang pukul 9.52. Tak ada soalan ke? Serius tak ada? Last yang tanya Wan Huzaifah, time frame berapa? Tu je. Entry time frame. Okay. Alright, kalau tak ada soalan, saya bagi soalan lah. Okay, saya ada 10 Grab voucher bernilai RM20 untuk diberikan. Okay, siapa cepat dia dapat ada 2 soalan kat sini. Ada 2 soalan. Siapa dapat jawab soalan ni, 10 orang yang terawal, saya akan bagi Grab voucher ni lah. Okay, soalan dia senang je. Soalan 1, pada tahun berapakah Tunnel Through the Air ditulis oleh W.D. Gann? Soalan kedua, pada Square of 9, berapakah jarak degree antara nombor 116 dengan 106? Okay. Siapa? Okay. 10 orang terawal Okay, baru 2, ada lagi 8. Baru 2. Okay, seorang dah betul. Okay, jawapan tak betul ni. Antara 116 dengan 106. 116 dengan 106. Okay, soalan pertama, pada tahun berapakah TTTA ditulis oleh W.D. Gann? Soalan kedua, pada Square of 9 berapakah jarak dalam degree antara nombor 116 dan 106? 116 dan 106. 106 dan 106. Berapa jarak dia? Degree. 1, 2, 3. Oh, banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cepat. Lagi, ada lagi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Okey 10 orang. Jawab dua-dua soalan Satu soalan je tak boleh. Ada lagi dia, ada yang masih jawab satu soalan ni. Masih jawab satu soalan ni. Saya kira yang 2 soalan yang betul. Ya, persoalan dia tak nampak pula. Okey, pada tahun berapakah Tunnel Through the Air ditulis oleh W.D. Gann? Soalan 2, berapakah jarak degree antara nombor 116 dan 106?
Jawab di Telegram bukan di komen. Bukan di saya dah answer. Jawab di Telegram. Ni scan QR code tu. Sebab apa? Sebab nanti saya nak tanya email, nak hantar Grab code tu kenalah ada melalui email kan, takkan nak tulis dekat Facebook page nanti orang lain ambil kan. Okey. Okey, dah rasa dah cukup 10. Dia dah jawab ni. Okey dah. Nanti saya akan tengok Saya akan tengok mana jawapan yang betul, mana siapa yang jawab dulu dan dua-dua jawapan betul. Dan terawal saya akan saya akan bagi Grab food voucher ni esok lah esok sebab sekarang dah pukul 11, pukul 10 sekejap lagi market nak tutup 11.30 banyak kerja lah. So esok saya akan bagi sebab terawal ni dah ada banyak ni. Dah ada banyak yang jawab. Okey, terima kasih atas jawapan anda. Tak sempat nak scan. Okey, tak apa lah. Ini just for fun lah, tak apa. Yang penting saya nak tengok ramai jugalah sebenarnya yang take paid attention lah, yang mana dia tahu pada tahun berapa TTTA ditulis dan pada Square of Nine ni jarak degree tu. Degree ni yang biasanya kalau kita baca buku WD Gan, saya dulu masa first time baca buku WD Gan tak faham apa dia tulis sebab dia punya wording dia tu banyak degree. Apa benda degree ni? Inilah bendanya degree, adalah jarak antara range to range. Okey. Ni kalau kita guna Square of Nine lah. Okey, so semua okey saya harap semuanya dapat manfaat lah untuk sesi malam ni So betul kan, bukan basic kan benda ni kan? Sebab macam tadi pun saya macam daripada Philip sendiri pun dia tanyalah juga. Saya tak pernah dengar benda ni. Ini baru first time nampak benda ni. Macam mana? Apa? Nak buat podcast daripada tandem 3D app apa semua kan. So benda ni saya rasa bukan basic lah. Bukan basic benda ni. Benda yang kalau orang tak expect susah nak dapat. Macam tu lah. Okay. Contoh macam ni macam buku tu lah dia bagi price apa semua, kalau kita bagi tahu orang tak perasan lah benda tu. Alright, so okay. Ni first time saya bagi nombor saya bagi nombor sebab sebelum ni kalau apa nombor-nombor pun saya suruh contact admin dia sebabnya saya punya WhatsApp dan Telegram tu sentiasa banyak yang tak baca, so susah lah, kena dibantu orang lain untuk monitor juga orang kontak. Okey, untuk apa-apa soalan ataupun untuk open account ke apa ke nak tanya-tanyalah. Okey. Boleh hubungi kat nombor saya ni 03399393 ataupun faiz.sulaiman@philipcapital.com.my ataupun boleh scan sahaja saya punya ni. Boleh screenshot screenshot dulu. Okey. So okay guys, dah 1 minit lagi, kurang 1 minit ke 10 PM. Ada apa-apa tak? Okay, grup Telegram tak ada tapi saya rasa sayang kalau kita tak practice ataupun apply benda ni later. Tak apa, anda punya kontak saya ada. Anda punya email pun saya ada. Kalau saya ada buat channel ataupun satu platform yang kita boleh discuss bersama, semua okey tak? Kalau saya masukkan ataupun saya invite. Saya akan invite lah nanti. Saya tak ada nak masukkan sesuka hati. Saya bukannya seorang kaki spam yang suka masukkan sesuka hati. Tak. Situ bukan saya. So kalau okey nanti kita ni kalau ada nanti saya buatlah. Bergantung pada kerajinan. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Sebab macam bersemangat juga orang main ni so sampai hati untuk tak buat.
Okay guys, kalau ada apa-apa kekurangan saya minta maaf dan semoga bermanfaat untuk malam ni. Dan terima kasih atas masa anda sepanjang 8:30 sampai pukul 10, sejam setengah. Okeylah, 1 jam setengah anda luangkan untuk saya ni. So terima kasih, harap bermanfaat lah. InsyaAllah rakaman ni nanti kalau saya dapat nanti saya akan kongsikan jugalah. Okay. Baik guys, terima kasih dan selamat malam.